mic dia ni. Mic dia. Dah bunyi minyak lagi. Dah. Test. Dengar tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada pagi ini yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluan, yang kita muliakan seluruh sah kepimpinan TNB Kuantan yang diketuai oleh pengurus besar, sekalian staf-staf yang menjadi pegawai dan kaki tangan TNB Kuantan yang merupakan tetamu-tetamu Allah semua pada pagi ini. Kita ucapkan banyak-banyak syukur kepada Allah. Sekali lagi kita diizinkan oleh Allah pagi ini berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita kerjakan ini terhitung sebagai amal soleh di sisi Allah, yang akan memberi keuntungan bagi kita di dalam dunia dan insya-Allah pada hari kita bertemu dengan Allah di Yaumal Mahsyar nanti. Jadi slot kita pada pagi ini ialah menjawab kemuskilan agama. Soalan yang telah dihantar di atas meja saya ini, comel dah tarik, ada 48 soalan, lebih kurang 50 lah. Jadi kita ada masa 1 jam untuk selesaikan 50 soalan ini. Jadi kita jawab secara ringkas dan padu. Kalau kita jawab dengan detail, dia akan ambil masa lah lebih kurang seminggu. Baik, terdahulu kita ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur dan juga yang bertanya soalan. Dan orang yang bertanya soalan sebenarnya dia yang paling banyak dapat pahala, bukan yang tukang jawab. Kerana asbab dia bertanya itulah kita dapat berkongsi ilmu pengetahuan. Soalan yang pertama, berapa kali kena angkat tangan takbir solat? Dia kata kalau kita solat berapa kali kena angkat tangan? Dia malas nak angkat banyak-banyak. Baik, hukum angkat tangan masa solat ini kita kena faham. Hukumnya sunat, bukan wajib, bukan rukun semayang. Apa makna sunat? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Siapa buat dapat pahala, siapa tak buat tak berdosa pun. Tetapi jika kita sengaja tak angkat tangan, hukumnya makruh. Tak molek. Orang tu panggil dok molek budak ni. Tak molek buat gitu. Bukan haram tu berdosa. Kenapa tak molek? Kerana tahu dah Nabi buat dan kita tak mau buat. Yang kita tak tahu Nabi ada buat, kita tak buat tu lain. Dan kita tahu dah memang Nabi angkat tangan, kita tak mau angkat. Dan angkat tangan tu rengang, malah juga nak angkat. Atau panggil tak molek. Budak ni tak molek ni. Makruh. Berapa kali angkat? Mula-mula sekali ketika takbiratul ihram. Mula-mula masuk sembahyang, hak ada niat tu, Allahu Akbar, tu
Tu sunat angkat. Okey, sekali. Yang kedua, sunat angkat ketika nak rakaat. Allahu Akbar. 2 kali angkat. Yang ketiga, bangun dari rakaat. Sami Allahu liman hamidah. 3 kali. Yang keempat, naik daripada tahiyat awal ke rakaat seterusnya. Kita tahiyat awal, lepas tu bangun. Allah, apa berdiri? Akbar. Sunat angkat. Itulah tempat angkat tangan dalam satu rakaat. Nah, kat mana tak sunat angkat tangan? Ketika turun sujud. Turun sujud, lepas rakaat iktidal. Nak turun sujud dah payah angkat tangan. Kenapa? Kerana Nabi SAW tak angkat tangan. Dan kalau kita angkat juga tak batal. Perbuatan kita menyalahi sunnah. Dan nak angkat kat mana? 4 kali angkat. Tangan kita ni jangan buka masa angkat. Jangan duduk di bawah. Angkat ni saja. Hak ni tak angkat. Ni tak terlibat. Yang terlibat lengang ni saja. Bau tak terlibat. Jadi tangan duduk bawah, angkat saja. Bila kita angkat saja 40,000 kali pun dia akan duduk tempat yang sama. Tak payah tengok cermin dulu di rumah, lepas tu jalan pergi sejik. Nak suruh sama tak payah. Bodoh kau panggil. Faham lagi? Kerana tangan pun tu mu angkat lah masa mana pun, syarat mu tak angkat siku. Boh siku di bawah, angkat. Dia akan duduk seperti yang Nabi buat. Mana? Kata Sayyidina Umar, kata Abdullah bin Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah rafa'a yadayhi hazwa mankibahi wa qala Allahu akbar. Nabi SAW katanya, Abdullah bin Umar, apabila dia berdiri nak solat, dia kata Allahu akbar, dia angkat tangan tu sampai tapak tangan tu berbetulan dengan bahu. Memang kita pergi mana-mana pun cakap gini, ukuran tangan ni panggil attitude, sama tinggi dengan bahu. Dia takkan jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Takkan jadi, dia akan duduk situ. Jadi kenapa kita sampai ke bawah? Ada orang bawah ni Allahu Akbar. Tak comel kan? Hazwa mangkibai. Hazwa tu bertentangan. Mangkibai, 2 bahunya. Allahu Akbar. Kau berat lagi Allah. Tu bengong kau panggil. Nampak. Benda yang mudah tapi kita buat payah. Nah, kita diberi kelonggaran apabila kita tak jumpa hadisnya. Faham lagi? Maka kita tersilap. Itu tak ada masalah. Sebab tu pada yang tidak ada hadis, ulama beri pandangan. Jadilah mazhab-mazhab ni tak ada masalah tu. Mereka beri pandangan. Yang sudah ada hadis, ulama tak ada beri pandangan. Faham lagi? Jelas dah. Nah, tapi yang jelas ni pun kita ke laut juga. Tu yang tak jamai. Batu yang kata salli kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam aku semayang. Bila tu? Yang kamu tahulah. Yang kamu tak tahu tak apa. Faham? Laki-laki perempuan sini lah. Allahu Akbar. Nah, tak payah bawa ni. Allah. Faham tak? Nah, macam nak sembah tokong. Macam mana? Okey, 4 kali angkat. 4 kali angkat. Jeng. Apakah bezanya antara Allah dan Tuhan? Apa bezanya? Apa bezanya TMP dengan TMP Kuantan? Apa lagi situ? Umum khusus. Bila sebut Tuhan itu, iaitu umum. Nah, sama ada Tuhan yang sebenar atau Tuhan yang tidak sebenar. Tapi bila Allah, Tuhan yang sebenar. Sebab tu kata la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Itu maknanya tiada Tuhan selain Allah. Makna tidak ada Tuhan yang sebenar. Tuhan yang tidak sebenar banyak. Pergi atas rumah berhala, ada atas-atas. Tu Tuhan juga dia panggil. Tapi benar ke tidak? Tidak. Tuhan yang palsu. Faham lagi? Jadi kalau nama Tuhan itu saja, sesuatu yang dianggap sebagai creator, yang didakwa sebagai pencipta. Cuma dakwaan itu benar ataupun tidak.
Maka yang benar hanyalah Allah. Dia Tuhan yang sebenar. Selain daripada Allah, jika didakwa sebagai Tuhan, maka Tuhan yang palsu, tidak sebenar. Itu atas-atas bubuh tak bumbung Tuhan 30-40 orang. Tak apa yang buat? Manusia bincang dengan kontraktor lukis pelang. Faham lagi? Berapa orang nak buat Tuhan? Buat 8 orang. Atak ni bubuh 3 orang. Bawah je pengawal 2 orang Tuhan. Lepas tu kita nak cap pula kalau dia bincang pula. Lepas tu kata buat hijab hari minggu boleh. Ni kata oring bincang nak cap Tuhan. Itu bukan Tuhan. Mugi buat dia, lepas tu mugi sembah dia pula. Faham lagi? Itu bukan. Orang manusia dia buat Tuhan. Lepas tu dia pergi sembah pula. Dia yang buat, dia yang create benda tu, dia pula takut ke benda tu. Berat nanang. Tuhan yang sebenar Allah. Jadi apa makna Allah? Tuhan yang sebenar, yang wajib ada, yang mencipta segala sesuatu yang tidak dicipta. Faham? Itu makna Allah. Kalau Tuhan umum je. Kalau sebut TNB dah maknanya satu syarikat yang kerjanya berkait dengan elektrik. Faham? Tapi kalau TNB Kuantan, tak kena dah kat lain. Sinilah tempatnya. Soalan seterusnya, apakah hukum hasil duit main forex? Dia hasil ni dia dua je. Kalau tidak halal haram, atau antaranya tak boleh nak kata halal atau haram, masih bingung lagi, namanya syubhah. Faham lagi? Jika haram, kita gunakan hasil yang haram, baguslah, solat tak diterima. Faham lagi? Dalam dunia lah. Akhirat okey, masuk neraka je. Tapi kita tak mau katalah institusi kewangan ni haram, halal dan sebagainya. Itu tugas majlis fatwa, keluarkan fatwa. Tapi nak khabar, kalau sumber pendapatan kita haram, maka kita makan, jadi kita solat. Bila kita solat itu tak diterima. Kerana syarat diterima solat, makan harta yang halal. Nampak itu penting. Kita sekarang tak penting. Rezeki jangan ditolak. Haram pun haram lah. Tak terima. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, la yaqbalullahu salata ahadikum fi jawfihi haram. Allah Ta'ala tak akan terima satu pun salat seorang kamu jika dia terlibat makan harta haram. Itu kita bimbang. Kita solat sajuk saja pecah dahi. Jahit tu dahi, kapong kembah. Malam-malam pecah dahi 12 jahit pecah dahi. Hebatnya tahajud, tak terima. Tak terima. Bang. Kerana apa? Kerana benda yang kotor, tak terima. Haram ini kotor di sisi Allah. Kita okey. Kita rembak belaka kita. Bang. Tak rembak lagi dah. Nak ngundi dah. Jangan politik jangan politik. Itu contoh tapi live ni dia gitu. Makannya sama je kata haram. Kita beli roti gardenia halal haram, sama je rasa. Kita beli pulut panggang sama je rasa. Tapi hukum tak jelas. Jadi kita gunakan duit yang haram untuk berbeli tu haram, dosa dah. Bubuh dalam mulut pula telang, jadi darah lagi. Akhirat lagu mana? Nabi kata, kullu lahmin nabata min sutin fanaru aulabi. Setiap badan kamu jika ada daging itu daripada harta yang haram, go to hell. Nabi tak kata go to hell, fanaru aulabi. Nabi kata, maka masuk neraka itu lebih mustahak bagi dia. Akhirat dia dua je. Tak macam dunia. Dunia kalau kita tak boleh pergi ke jalan teruntung, kita kena balik keluar kot ni Teluk Cipedok. Teluk Cipedok pula ada roadblock, bang kot semambu. Banyak boleh lari. Akhirat dua jalan aja, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'in. Sekumpulan manusia ke syurga, sekumpulan ke dalam neraka. Faham lagi? Jadi hati-hatilah. Lepas-lepas kalau ada makan yang haram, istighfar, minta maaf pada Allah. Allah tak heran kita banyak salah. Allah heran kenapa tak mau minta maaf. Dah sikit je haram tak? Halalnya banyak. Sikit pun tak boleh juga.
Beginilah. Nasi air sepuyuk, teh ayam sesudu. Kucah. Mu nak makan tak? Makan tak? Sesudu teh ayam. Nasi air sepuyuk. Faham lagi? Gitulah. Kerana kaedah idza jama'al halal wal haram faqulibal haram. Bila bercampur yang halal dan yang haram, maka hukumnya menang yang haram. Itu kalau tak ayam sudu. Kita zaman ni tak ayam sepuyuk. Nasi air sudu. Faham lagi? Faham tak? Banyak orang harang gitu ni. Jadi minta maaf lah. Jangan teruskan aktiviti makan harta haram. Memang seronok melewat rumah tiga takar, ada swimming pool tepi, bini mandi mau petang pakai G-string. Memang seronok tak? Tapi duit haram. Jeng akhirat lagi. Faham tak? Masuk neraka lah bini kita. Kita pergi makan orang haram. Dia tak masuk tu tuduh dah muka je. Faham? Dah kalau masuk. Sah atau tidak salat kita jika kita membaca surah yang sama dalam rakaat yang satu dan rakaat kedua? Terima kasih. Soalan ketiga dari Elicat. Dia kata semayang lepas baca Fatihah, kita baca surah yang sama, sah atau tidak? Sah. Tak baca surah pun sah, dan baca surah mana pun sah. Hukum baca surah selepas baca Fatihah adalah sunat, termasuk menjadi imam. Bagi imam. Cuma kalau kita semayang berjamaah dan imam baca kuat, hendaklah kita diam, tidak baca surah dan dengar surah imam. Yang kita wajib semayang jemaah ialah baca Fatihah. Kerana imam baca kuat surah. Was-sama'i zatil buruj, kita dengar. Tapi kalau imam baca perlahan, atau kita semayang seorang makmum, duduk dua orang semayang seorang di rumah, atau jadi makmum yang imam baca perlahan, kita baca Fatihah, dan lepas kita baca Fatihah, imam belum rokok, kita baca surah. Surah apa? Surah ikut suka kamu. Asal surah dalam Quran. Jangan baca hak Injil. Dah surah dalam Quran. Pilih 114 surah. Nak baca satu penuh surah apa habis boleh. Nak baca pendek-pendek pun boleh. Mana afdal? Yang habis lebih afdal walaupun pendek. Walaupun inna a'taina je 3 ayat saja, tapi dia habis, lebih afdal baca Baqarah separuh. Tu kaedah ni. Okey. Dan mana-mana surah yang lebih baik, mana yang Nabi baca dalam hadis, itu lebih baik. Kita tengok dalam hadis Nabi baca surah kuliah dalam solat maghrib, kita pun bacalah kuliah, nak ikut sunnah, dia yang terbaik. Okey. Tiba-tiba kita tahu Nabi baca surah sekian, kita pergi baca surah sekian lain dari yang Nabi baca, hukumnya harus. Faham lagi? Boleh. Yang abah, yang Nabi sendiri baca. Okey? Soalan kita pagi ini, surah yang sama. Nampak? Surah yang sama, hukumnya boleh, tak ada masalah, dan kamu tetap dapat pahala 1 huruf 10 pahala. Seorang laki-laki di sebuah kampung di zaman Nabi, dia jadi imam. Bila jadi imam, dia baca surah sama, iaitu surah Ikhlas. Setiap hari siapa lugar makmum. Makmum jadi boring. Semayang subuh kul huwallah. Semayang garik kul huwallah. Surah rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah, semayang raya kul huwallah. Faham tak? Habis Allah, main maaf ku Allah. Jadi akhirnya pakak pergi komplain ke Nabi. Buat rombongan pergi ke Madinah. Orang jauh, kapur ulu-ulu, pergi ke bandar, komplain lah. Ya Rasulullah, kampung kami ada seorang tu imam. Semua surah, semua semayang kul huwallahu ahad je baca lepas Fatihah. Tak baca dah surah lain. Apakah hukumnya? Jadi mereka nak dengar laki-laki ni kena pecat lah, apalah, molek lah. Waktu ngadu ke Nabi, Nabi kata, betul ke? Ya betul, kami jadi saksi kan, saya dengar. Membalik bagi tahu ke laki-laki itu, nanti surah itu akan pimpin dia masuk syurga. Habis itu ke? Balik bodoh. Makna hukumnya harus. Faham lagi? Boleh. Makmum tak suka, makmum jadi imam.
komplain pandai. Faham tak? Suruh jadi imam, basuh habis luar. Tak? Soalan seterusnya. Cara nak lupakan Quran yang rosak akibat bencana banjir. Okey. Kalau zaman dulu, cara meluputkan Al-Quran, disebut dalam kitab-kitab Turah, kitab-kitab lama, ialah direndam dalam air. Dan bila direndam 2-3 hari akan jadi kertas tu putih, tidak ada lagi tulisan. Kenapa? Sebab ditulis tangan. Sekarang dicetak, dikilang. Merendam 3 tahun, tak ada apa. Faham lagi? Maka cara sekarang, kata fatwa ulama' yang memberi fatwa, dibakar. Faham? Bakar sehingga hilang khat, sehingga hilang tak nampak lagi tulisan ada, tinggal labu, barulah selesai. Faham? Hukum saja-saja bakar Quran tak boleh. Faham? Tapi bakar kerana menjaga dia daripada tidak dipelihara. Faham? Adakah sama maksud tidak berkat dan haram? Contoh klaim yang tidak jujur. Dan bolehkah disucikan punca rezeki tersebut dengan cara zakat, sedekah dan infak? Baik. Dia kata, apakah beza haram dengan berkat? Jawabnya, dia lain-lain. Berkat-berkat ni asalnya bahasa Arab barakah. Maknanya ziyadatul khair, bertambah kebajikan. Itu makna berkat. Berkat bukan makna banyak. Kita salah faham berkat tu banyak. Berkatnya anak muani hak tu. Sebab apa kata berkat? 6,000 gaji. Hei, tu bukan berkat. Tu gaji banyak. Orang Melayu duk faham ni, berkat tu banyak. Kalau berkat tu banyak, nak token more lah berkat. Bukan, berkat itu bertambah kebaikan. Walaupun dia kerja panjat tiang, ya, TMB, kuli orang je, faham? Naik atas lori je, nak, tengah panas kabak tiang. Tetapi daripada gaji yang dia dapat, dia boleh sedekah, dia boleh pergi Mekah, dia boleh belanja yang baik untuk anak-anak dia. Dia boleh infak, dia jumpa orang pondok, dia sedekah puluh ya. Itu tanda barakah. Mana ada kebaikan itu bertambah. Naik, walaupun dia postman ya, bawa unta di atas surat. Tapi boleh pergi Mekah. Kerana pendapatan dia RM80 sehari di atas surat. Atau sebagai food panda, barakah. Diberkati Allah. Dengan pendapatan itu, dia dapat buat perkara-perkara yang menjelaskan dia sebagai orang yang untung di akhirat. Itu mana berkat. Haram itu lawan bagi halal. Baik, kalau kita tak betul klaim. Tak betul klaim itu kebanyakannya haram. Sepatutnya dia klaim RM200. Kerana dia duduk 2 hari di hotel Jalan Tar. Hotel itu hanya RM100 sehari. Tapi diklaimnya hotel yang 250 sehari. Jadi klaim jadi 500. Faham lagi? Mileage-nya patut 100 kilo, diklaimnya 170 kilo. Faham? Sepatutnya punch card. Dia berhenti kerja itu pukul 5, tapi dia tak punch card. Suruh kawan punch card pukul 10. Dapat 5 jam. Kalau sejam itu RM5, 5 kali 5, 25. Kalau buat kerja 15 tahun, lepas maybe cuti. Faham? Nampak? Itu bukan tak berkat. Itu haram. Faham? Itu jelas menipu harta majikan. Haram. Jadi bila kita makan yang haram, harta kita haram, adakah boleh kita selesaikan dengan sedekah? Jawab, tengok dulu. Yang haram itu ada 2. Yang pertama, harta orang. Kalau harta orang tak selesai dengan sedekah, wajib pulangkan. Mana kalau kita tipu TMB Kuantan RM100, tak boleh sedekah. Haram, kita kena pulangkan balik pada tabung TMB Kuantan. Lagu mana tabung, wallahu a'lam. Mugi sedekah tak selesai. Kerana bukan hak masjid, ini hak TMB. Faham? Hati-hatilah. Tapi kalau haram itu daripada duit kita, itu tak perlu sedekah. Itu boleh dengan sedekah, tak perlu pulangkan. Contoh sebelum kita kerja di TMB Kuantan, dulu penari tiang. Contoh faham lagi dah. Contoh faham lagi. Penari tiang ni dia menari di tiang lah, bukan pakai telekung. Faham lagi, pakai spender. Jadi dia tu buat dosa dengan Allah, maka dapatlah gaji bulan-bulan 2-3 ribu.
Itu bagi pendapatan yang haram, yang bukan duit orang siapa-siapa. Duit dia tapi sumber yang haram. Maka bila dia bertaubat, tak payah pulang pada siapa-siapa, cukup dia beristighfar pada Allah, dan lebih baik dia banyakkan sedekah. Kalau tipu duit orang, curi RZ, curi motor orang, mana boleh sedekah? Wajib cari tuan motor mula, kena hantar balik. Soalan seterusnya, adakah tugas ibu bapa hanya pada anak laki-laki jaganya? Sebab selalu ayat kau anak laki-laki wajib jaga ibu bapa berulang kali. Sedangkan anak perempuan ada hadapan sebelahan rumah aja. Ada yang tidak kerja, tapi anak laki-laki masih kerja duduk jauh. Situasi ini di mana adik-beradik 6 orang, 1 laki 5 perempuan. Selalu laki-laki ini disalahkan. Bolehkah Ustaz beri penerangan soal penjagaan ini? Gini, sebelum berkahwin, anak perempuan, anak laki-laki, dua-dua jaga ibu bapa. Sumber pendapatannya atas laki-laki. Contoh, ibu bapa yang tak sihat atau uzur. Ada anak perempuan 2 beradik, anak laki-laki 2 beradik. Kewajipan mencari duit untuk makanan ibu bapa ini atas anak laki-laki. Ada pun anak perempuan bukan duduk saja main TikTok. Dia kena mandikan ayah, mandikan mak dia, tolong masak nasi dan sebagainya. Tak, sumber dicari oleh anak laki-laki. Itu maksudnya. Tapi bila sudah berkahwin, anak perempuan hanya beri tumpuan kepada suaminya saja. Jika ada lebihan masa, jenguklah ibu bapa. Ada pun anak laki-laki bila berkahwin pun tetap kena jaga ibu bapa. Sama ada dia sendiri, tangan dia sendiri pergi jaga, atau dia bayar orang gaji untuk menjaga. Faham tak? Soalan seterusnya, jika mula perjalanan pada hari Jumaat pukul 10 pagi dan dijangka sampai ke lokasi pukul 3 petang, adakah solat Jumaat dikira wajib juga untuk orang lelaki atau dibolehkan untuk jamak sama-sama waktu asar, jamak zuhur dan asar? Pendapat yang muktamad, jika kita mula keluar daripada rumah musafir itu selepas subuh, maka wajib solat Jumaat. Jika keluarnya itu sebelum waktu subuh, tak wajib solat Jumaat. Tetapi wajib solat Jumaat yang keluar selepas subuh itu ialah pada perjalanan darat atau perjalanan yang ada laluan di masjid. Jika walaupun keluar lepas subuh 10 pagi, tapi laluannya itu tidak ada masjid atau tidak boleh nak berhenti di masjid, contoh naik kapal terbang, tak wajib terjun parachut, pokoknya harus tak solat Jumaat. Atau naik kereta api, takkan suruh kereta api cari masjid. Faham lagi? Maka tak ada masalah. Maknanya kalau kita keluar lepas subuh, kenderaan itu kita yang kawal. Faham? Wajib berhenti solat Jumaat. Contoh, kita yang kawal, kita jadi driver, kita yang bawa kereta kita. Faham? Atau kita duduk belakang jadi bos, kita boleh arah driver berhenti. Itu wajib. Okey? Soalan seterusnya, masa arwah mak mertua saya masih hidup, saya ada pinjam duit, tapi saya belum bayar lah sampai dia mati. Macam mana cara saya nak bayar hutang itu? Ayah mertua pun lama dah mati. Adakah itu jadi faraid? Tolonglah jelaskan. Baik. Dia hutang dengan mertua dia, tapi dia tak bayar. Oleh kerana dia tak bayar, mati mertua dia. Contoh. Nah, susah hati menantu tak bayar duit. Contoh. Maka macam mana nak bayar? Jawabnya, bayarlah kepada warisnya. Kita menantu bukan waris. Okey? Wajib bayar. Dia akan jadi faraid. Contoh, kita pinjam 10,000. Sampai masa nak bayar, mati mertua. Jangan buat diam. Kembalikan kepada waris. Warisnya suami isteri mertua. Mak mertua kita lah. Bagi pulang ke mak, pulang ke anak-anak dia. Ini saya pinjam dengan ayah sekian-sekian ribulan, 10,000. Faham lagi? Atau saya ada berhutang dengan ayah, bayar sebulan 1,000. Jadi saya tak mampu nak bayar sekaligus. Saya akan bayar balik sebulan 1,000 lah. Maka hukumnya harus. Dan duit itu faraid. Yang berhak anak-anak si mati, isteri je. Jadi kita buat diam, makan harta orang cara batil. Ramai orang buat diam. Dalam tuan hutang hidup pun dia buat diam.
Ni tuan hutang KO. Apa lagi? Tak, lagi buat diang. Betul tak? Dalam tuan hutang ada lagi pun dia buat diang. Dah hutang kau bayar bila? Iwak lembu kenyang. Bang, dah kalau tuan hutang mati lagi lah seronok beres. Beres. Tak payah bayar. Bang. Jadi kita makan harta orang cara batil. Tempatnya go to hell juga. Kalau tak dan taubat. Dan taubat saja tak sah. Kerana harta orang wajib kembalikan. Okey? Hukum promosi barang sambil menari, pendapatan itu kita halal atau haram? Dia nak jual barang dalam Facebook, buat live, dia pun menari. Faham? Jadi adakah perniagaan itu halal atau tidak? Yang pertama, kita nak tahu halal atau tidak, mabek dia panggil. Barang jualan, produk itu. Kalau produk itu tidak ada masalah syariah, halal lah barang itu. Kemudian cara menjual. Dia kata dia menari. Contoh. Untuk tunjuk dalam live Facebook nak jual. Begini, jika tarian itu haram, maka haram. Jika tarian itu tidak haram, maka tidak haram. Apa makna tarian? Menggerakkan badan mengikut rentak, maka dipanggil tarian. Maka adakah hukum tarian itu haram? Tak, asalnya harus. Tetapi dia berubah menjadi haram. Al-aslu fi kulli asya' al-ibaha hatta ja'ad dalilu ala khilafihi. Asas sesuatu itu harus dahulu, kemudian bila datang bukti dia menjadi haram. Jadi kalau mana orang laki-laki dia buat bunyi ting tong ting tong, ada bunyi zik, dia pun buat tangan ting tong, itu panggil menari. Adakah haram? Jika laki-laki yang menari dan tidak ada kegairahan pada rupa tarian, dan dia menjaga auratnya, contoh tarian-tarian kebudayaan yang laki-laki dulu, yang perempuan buh tepi dulu, maka dia tutup aurat, tidak ada perbuatan yang lucah, tidak ada gerakan yang menggairahkan. Faham tak lagi? Macam kita tengok kalau di Timur Tengah banyak. Kalau di negara bekas Kesatuan Soviet banyak. Turkmenistan, yang tarian laki-laki ni. Apa benda Azerbaijan, apa benda Armenia, di sebelah apa benda ni utara Iraq tu. Itu harus. Tarian yang diharuskan. Di Turki, yang tarian pusing tu, hok panjang tu, dia pusing je. Hukumnya harus. Tidak ada benda yang haram di situ. Faham tak lagi? Tapi kalau tarian, kalau perempuan, hak banyak dan nak jual ni perempuan, hak joget ni, tak ting macam kera jatuhlah payang budu. Itu haram. Kerana apa? Kerana perbuatan itu merosakkan maruah dia. Orang tengok, apa jadi gini. Itu panggil muru'ah, itu gugur. Muru'ah itu mana kehormatan seseorang sudah jatuh. Dan kan Allah beri kita setiap dilahirkan kita, Allah beri setiap seorang satu maruah untuk kita jaga. Faham? Jadi kalau nak jual tak salah, joget-joget lah. Faham tak lagi? Muka tu dah apa tu dah. Tak apa jadi dah. Pergi joget pula. Faham? Tak payah joget. Orang lain kaya pada mu, tak joget pun. Kan nak amal kita kenal bisnesmen di Kuala Lumpur kan. Kaya-kaya. Rumah semua hebat-hebat belaka. Tapi dia tak joget. Faham tak lagi? Cuba itu minum air dengan token helikopter. Kita ingat jual-jual kita jual token helikopter. Tapi dah ada joget. Oleh-oleh ada kaya. Kita tak faham habis joget macam ruk. Tung-tak. Macam mana? Kita terikut-ikut. Faham tak? Terikut-ikut. Hati-hatilah. Soalan seterusnya. Pasal pembahagian harta, kalau tidak sempat wasiat, cuma sempat tulis dalam kertas, telah buat pesanan, adakah wasiat masuk surat yang ada cop dari jadi sumpah? Begini, wasiat ini boleh dengan mulut, boleh dengan tulisan, dan lebih baik itu jika bertulis dan dengan lisan. Dan pada zaman sekarang, setiap tulisan itu disahkan di mahkamah. Yang panggil mati stand mahkamah. Bayar RM30, pam lagi wasiat. Jadi kalau mulut saja, dia kadang-kadang membawa masalah. Umpamanya tidak dipercayai oleh waris yang lain. Jadi masalah. Kita kena bawakan bukti. Bila tak berjaya bawakan bukti, maka dakwaan kita tidak dipakai. Walaupun perkara itu berlaku sungguh. Sebab itulah baiknya ditulis. Faham? Dicop mahkamah itu sebagai rasmi saja.
Kalau tak ada masalah, kita beritahu ayah ada wasiat begini-begini, dan waris semua suka dan bersetuju, tak ada masalah. Tapi kalau mengundang masalah kepada waris, sebagai waris kata aku tak percaya. Tak. Soalan seterusnya. Promosi untuk mewah, untuk menarik orang join perniagaan yang belum tentu lepas join jadi kaya. Ini yang anak gila nak jadi kaya ni. Nak. Dalam Facebook ni gambar ni 10,000 duit. Ni kaya, aku jadi kaya. Faham? Kita tengok letak dah duk pilih-pilih gaji 2,500. Nak peluh jeruk macam udah baring muka. Faham? Kena join ni. Faham? Kena join. Ni jeng habis. Faham? Tak kaya-kaya pun. Faham? Begini, nak kaya tidak salah. Yang salahnya nak cepat kaya. Faham lagi? Dia lain tu. Nak cepat kaya. Ramai dah kena tipu. Kawan kita 2 kali ni. 600,000, 600,000. Cerdik dah, bodoh lagi. Faham lagi? Kenapa? Kerana hatinya tidak cukup dengan keadaan dia sekarang yang sudah mewah, dan nak lagi. Bila nak lagi, mudah kena tipu. Jadi kita nak promote orang ramai jadi kaya, tidaklah boleh kita patuakan sebagai haram. Tetapi jelas manusia akhir zaman ini dia akan fokus hidup dia kekayaan semata-mata. Akhirnya jadi apa yang telah jadi, yang kita tengok dalam media-media sosial. Kita kumpul ramai-ramai, hanya bayar 1,500 orang, saya akan ceritakan panduan menjadi seorang yang kaya. Memang dia seorang saja yang kaya. Bang. Dan kita hanya dapat panduan saja, tak kaya-kaya. Masa budak selalu ambil buah mempelam orang, dah handua pagar macam mana nak minta halal. Rasanya tuan dia dah mati pun. Baik. Dia kata masa budak-budak dulu sebelum kerja TMB, dia selalu ambil buah pelam jiran dia. Begini, buah pelam jiran, hak jiran, bukan hak tanah, hak tuan pokok. Walaupun tanah hak orang lain. Faham lagi? Dia tuan pokok lain, tuan tanah lain. Tapi biasanya tuan pokok, tuan tanah itulah. Kalau buah jiran jatuh dalam pagar kita, kerana dahan dia lebih begini, ni pagar, dahan dia begini. Buah bila dah jatuh, dia tak kenal tuan. Jarang buah dia corner itu jatuh. Faham? Dia akan jatuh straight. Boleh tak kita ambil? Boleh? Boleh. Cuma haram makan. Haram makan. Berdosa. Jadi makan haram. Ingat buah jiran masuk dalam pagar kita, haram makan. Tapi harus ambil dan pulangkan pada jiran. Ada orang dia pakai dah jatuh dalam tanah kita, jadi hak kita. Okey, lori TMB silap parking dalam tanahmu, jadi lorimu. Faham lagi? Mana boleh kira gitu? Masuk dalam tanahmu, hakmu. Dedak gamuk. Wajib pulangkan balik. Khabar Cik Ani ni kita kutip tadi, boleh 27 teh buah pauh. Jatuh dalam tanah kita. Dalam Islam sunat Cik Ani itu sedekahkan sedikit bagi kita yang mengutip. Cik Ani kata terima kasih banyaklah. Masuk semua. Bang, ada ke pasal yang tongong gitu? Bang, kedekut nak mampu. Orang tu lo kutip, jirang lah tu pula, berilah separuh. Tak, ada ke perangai gitu? Ambil semua. Kapal telur ayam, awak telur lah pagar lah bawah rumah kita. Ambil semua, sutik lah weh. Cik Ani tu macam ayam tu. Masa hidup bapak saya ada mengusahakan kebun atas sebuah tanah yang tidak dapat disahkan pemilik. Bila bapak meninggal, ada buahari yang mengakui tanah miliknya dan menuntut jumlah wang ganti rugi kerana usahakan tanah tersebut. Jika buahari itu bertindak tidak menghalalkan hasil keuntungan masa hayat arwah, adakah jatuh haram, dosanya akan ditanggung oleh arwah. Bila mati dah ayah, pokok-pokok pelang ayah apa semua, ada pula orang dakwa tanah dia. Al-bayyinah ala mudda'i. Orang mendakwa kena datangkan bukti. Mana surat, geran, yang tanah itu nama dia. Jangan percaya gitu. Faham lagi? Ada surat nama awak.
Faham? Jadi tak wajib bayar apa-apa. Okey? Melainkan dia bawa surat nak bahawanya kita duduk di atas tanah dia. Kemudian kita tak tahu perjanjian dia macam mana sebab dia tuan tanah. Maka yang selepas daripada kematian, kalau dia tak suka, kita kena alih pokok-pokok yang ada atas tanah dia. Itu kalau sahih, dia tuan tanah. Kalau semata-mata dakwa, ini ramah. Faham? Apakah boleh mandi telanjang? Siapa tanya ni? Nombor 17. Nah, hukumnya harus dan haram. Kenapa? Kerana berkait dengan aurat. Apa makna aurat? Anggota badan kita yang wajib kita tutup dari dilihat oleh orang. Orang je. Kalau bukan orang, tak wajib tutup. Contohnya, tak wajib kita tutup aurat kita dari pokok. Tak wajib kita tutup aurat kita dari binatang. Dia masuk dah nak mandi, nak kencing, tubik mula. Buat apa ni? Cicak tengok. Cicak dah haram tengok. Faham? Orang haram. Tak? Dia pergi kat kandang lembu, dia pun selok kain. Tunjuk. Lembu pun mari ramai-ramai. Bodoh. Faham? Bodoh je lah. Tapi dia tak berdosa. Kenapa dia tunjuk aurat dia pada lembu? Faham? Jadi aurat ini ialah yang haram kita tunjuk pada manusia. Okey? Baru kita faham. Maka kita mandi ni dalam bilik. Ada tak orang yang haram lihat? Tak ada. Hukumnya, pendapat kebanyakan ulama, harus dan makruh saja. Setengah ulama kata makruh, setengah ulama kata harus, tidak haram. Maksud mandi telanjang dalam bilik mandi lah. Faham lagi? Kalau ada orang yang haram lihat, maka haram mandi telanjang. Dah ada ke orang yang tak haram lihat? Ada. Dalam dunia ini ada dua. Sekarang lah, kalau dulu ada tiga, ada hamba. Sekarang ada dua saja yang tak haram tengok kita telanjang. Nombor satu, suami isteri. Suami isteri. Bila kita akad nikah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut, itu sahlah kita jadi suaminya. Bermakna terangkat juga hukum aurat. Sebelum akad nikah, haram lihat auratnya. Bila dah jawab nikah, tidak ada lagi aurat yang haram. Yang wajib tutup suami isteri dah. Faham lagi? Bukan kata mandi. Anak pergi sekolah belaka dah, tak apa, suami isteri ditelanjang lah rumah. Faham tak dia? Bini duk goreng. Tak ada masalah. Tapi jangan ngeci minyak panas dah lah. Siapa lagi yang boleh tengok aurat kita? Anak-anak kita yang masih kecil. Yang besar haram. Allah kata awitif lillazi lam yazharu ala auratin nisa, dan tiada mengapa jika anak-anak kamu yang masih kecil yang belum mengerti tentang aurat. Boleh. Nampak? Boleh anak duduk dalam beseng, duduk mandilah beseng, mak dia gonyah baju lanyah pula. Anak dia tengok, dia tak faham. Anak dia baru setahun. Contoh, baru 2 tahun. Tak erti. Faham lagi? Ataupun anak dia duduk dalam beseng main itik, ayah dia duduk berdiri mandi telanjang. Anak mana erti 2 tahun. Faham? Dia tak erti. Dia faham tak? Dia tak faham. Cuma dia tengok ni itik mana pula. Faham lagi? Tapi anak yang besar haram lah. Tak. Gurau-gurau juga nak faham hukum. Okay? Saya baca salat niat fardu yang ada adaan, tapi ada yang cakap tiada adaan, terus baca lillahi ta'ala. Boleh terangkan tak bila nak pakai adaan dan bila tak perlu pakai? Dengar baik-baik. Jika kita nak solat subuh, 3 saja yang wajib niat. Aku solat fardu subuh, tu saja. Selebihnya sunat. Mana? Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai menghadap kiblat kerana Allah Ta'ala. Kan panjang tu? Yang wajib pendek 3. Aku solat fardu subuh. Aku semayang fardu zuhur. Itu yang wajib. Lebih itu, sebut rakaat sunat, sebut tunai sunat, sebut kerana Allah Ta'ala sunat. Okay? Soalan seterusnya,
Hukum orang perempuan buat live Facebook dalam edah. Boleh? Yang tengoknya adalah anak beranak dia saja. Tidak public. Faham lagi? Secret group dia panggil. Dia buat live, yang tengok mak dia, yang tengok mahram dia saja. Tapi untuk live dunia tak boleh. Faham lagi? Kerana apa? Kerana orang yang dalam edah kematian lah. Kalau kematian. Kalau edah hidup lain. Faham? Edah kematian, dia dalam keadaan berkabung, dalam keadaan bersedih kerana kehilangan nikmat yang besar, iaitu suami. Faham? Kalau dalam edah cerai hidup, suami yang cerai, maka berhajat kepada izin suami. Ingatlah, perempuan yang kena cerai tapi dalam edah, awak masih isteri. Faham? Wajib taat. Bang, nak keluar bang, nak pergi mall kejap beli barang. Suami dia kata, okey kejap aje, pukul 10 kena balik. Kena taat. Faham? Kita dah kena cerai, dah taat dah. Kalau kena cerai, beres tu. Faham? Tak tahu ke hukum kita? Kita mana tahu hukum? Kita macam kambing, mana reti hukum. Faham tak? Kambing reti tak hukum? Tak reti lah kita, lebih kurang tu cuma bunyi molek ada kambing. Dah tahu ke hukum? Pasal tak belajar. Banyakkan sikit program ilmu. Kalau ada niat nak akikah anak, tapi anak itu gugur, kena buat akikah ke tak? Tak buat akikah kalau anak itu lahir mati. Tapi kalau lahir hidup, maka buat akikah. Niat itu tak wajib tunai, sunat tunai. Yang wajib tunai ialah nazar. Nazar ini lapah di mulut, bukan niat dalam hati. Aku bernazar, jika dapat anak, aku nak sembelih akikah seekor kambing, maka dapat anak, wajib akikah. Adapun hanya niat dalam hati, sunat tunaikan, tidak wajib tunaikan. Soalan seterusnya, adakah dosa isteri ditanggung oleh suami? Jawabnya ya dan tidak. Ada kalanya tak tanggung, ada kalanya tanggung. Contoh yang tidak tanggung, suami duduk KL atau WhatsApp ke bini, yang subuh dah, bangun solat. Dia sudah suruh, dan suami dia jawab, beres bang. Lepas tu terik selimut. Abang mana nampak? Tak semayang pun. Maka suami tidak tanggung, isteri yang tanggung sendiri. Faham lagi? Depan suami, isteri pakai tudung, nak pergi keluar kejap pasal malang, nak beli barang sikit. Faham lagi? Pasal tani. Masuk dalam kereta, isteri pun buang tudung. Suami tak nampak, isteri tanggung sendiri. Faham? Ada pun sampai masa semayang tak suruh semayang, bini pun tak semayang, maka bini berdosa, suami pun berdosa kerana tak suruh. Depan suami pakai skirt dah nampak peha, boleh keluar rumah, suami tak kata apa, maka isteri berdosa. Dosa itu turut sama ditanggung oleh suami. Faham? Gitu je. Solat jamak waktu maghrib kita sebut qasar dalam niat, sedangkan waktu maghrib 3 rakaat sudah tidak dipendekkan seperti waktu 4 rakaat. Menjadi rakaat, terima kasih. Mana boleh qasar solat maghrib? Mu nak buat berapa solat maghrib? 3 rakaat, qasar jadi berapa? Setengah. Tak ada rokok. Ke mana? Maghrib tak ada qasar. Mazhab mana? Ayuh ping. Tak ada qasar. Yang qasar ialah 3 semayang saja, Zuhur, Asar dan Isya. Okey? Subuh tak ada qasar, pendek dah. Soalan seterusnya sikit lagi. Bagaimana nak yakin ahli keluarga ikut pada satu mazhab? Ada setengah ahli keluarga mengatakan tiada masalah, itu ikut mana-mana mazhab. Ahli keluarga siapa hebat sangat ni? Faham lagi? Kita mengaji satu kitab pun bengong tak habis-habis. Satu mazhab ni mana seluruh kitab-kitab mazhab kita sudah belajar. Mana bebas kita boleh ikut. Ya betul. Ulama-ulama berkata, jika kita pakar pendapat-pendapat mazhab, kita pakar dalam mazhab Syafi'i, kita pakar dalam mazhab Maliki, Hanafi, Hanbali, maka kita boleh pilih suka kita. Kerana kita bukan lagi main-main. Faham? Masalahnya siapa pakar 4 mazhab dalam TMB Kuantan? Ejen nama sendiri Jawi pun letak pukang. Faham lagi? Itu masalahnya. Jadi jangan kita terpedaya dengan cakap-cakap seperti itu. Mazhab-mazhab ni wajib. Apa makna mazhab? Maknanya setelah zaman Nabi, orang tidak ada lagi sumber yang utama untuk memberi penjelasan, iaitu Rasulullah sudah tak ada. Maka bila ada berlaku satu-satu hukum, maka perlukan pandangan. Maka pada masa itu sahabat beri pandangan.
Batu mazhab yang pertama dalam sejarah ialah ketika zaman sahabat. Batu kalau kita mengaji ilmu agama, kita akan jumpa kisah-kisah mazhab Aisyah, mazhab Ibnu Mas'ud, mazhab Ibnu Umar, mazhab Sayyidina Umar, mazhab Sayyidina Abu Bakar, tapi kita tak pernah dengar kerana kita orang awam. Kita hanya dengar mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali. Faham? Kerana kita bukan orang alim. Faham? Jadi bukan apa? Contohnya dalam bab zakat, Sayyidina Umar beri pandangan lain, maka Sayyidina Abu Bakar beri pandangan lain. Sebahagian sahabat ikut Umar, sebahagian sahabat, orang ramai masyarakat Islam ikut Abu Bakar. Jadi ada dua pendapat di situ. Jadi kita pergi kata sekarang jangan ikut mazhab. Jadi jangan ikut sahabat-sahabat tadi. Mengarut tak jadinya? Rosaklah. Kan sahabat keluarkan pandangan yang berbeza. Pandangan yang berbeza maksudnya mazhab. Kenapa beri keluar pandangan? Kerana tidak jelas dalam Quran. Dalam Quran tidak ada sebut jual beli dengan tong. Dalam hadis tak khabar jual beli dengan tong. Sekarang ada kan jual beli dengan tong. Faham? Kita pergi di tepi kedai, ada tong air kotak. Kita setuju dengan air ni, letak RM1, kelakang, keluar air kotak. Itu jual beli dengan tong. Ada orang yang akad jual beli. Cuba baca satu ayat hukum jual beli dengan tong. Kalau tak mau ikut mazhab. Tak ada lah. Ulama kerjanya beri pandangan. Faham? Kita ikut ulama tu panggil ikut mazhab. Faham lagi? Jadi kita boleh tak kita perbagaikan mazhab? Boleh. Jika kamu alim. Siapa yang alim dalam Malaysia 4 mazhab? Ada? Nah. Boleh jamak kosong sepanjang berada di luar kawasan tanpa ada kiraan hari. Minta penjelasan. Jawabnya mana boleh begitu. Kita keluar daripada kawasan, nak pergi mana? Nak pergi Kuala Lumpur. Kuantan Kuala Lumpur berapa kilometer? 240. Maka sudah lebih dari 85 kilometer yang menjadi syarat. Kalau destinasi kita 85 kilometer ke atas, maka kita keluar saja daripada Mukim Kuantan. Maka kita sudah boleh jamak qasar. Faham? Tapi bukan sembarangan. Kita nak pergi Kuala Lumpur berapa hari? Kita nak pergi Kuala Lumpur 3 hari. Kalau 3 hari atau 2 hari atau 1 hari, boleh lagi jamak qasar. Kenapa? Kerana orang Kuantan yang nak duduk di Kuala Lumpur 3 hari saja, dia panggil musafir yang singgah di Kuala Lumpur. Nama musafir masih ada dengan kita, boleh jamak qasar. Tapi kalau orang Kuantan nak pergi Kuala Lumpur nak duduk 4 hari dan ke atas, sudah tak boleh jamak qasar. Kerana bila kita nak duduk 4 hari, sebaik saja kita sampai Kuala Lumpur, kita bertukar status kepada pemukim Kuala Lumpur. Bila dah nama menjadi pemukim, boleh jamak qasar. Haram jamak qasar, tak sah. Ingat kita dah duduk Kuantan, cuma nak ziarah mak saudara di Tanjung Malim. Nak pergi berapa hari? 3 hari ke bawah, boleh jamak qasar. Dipanggil orang Kuantan yang singgah musafir di Tanjung Malim. Apa makna musafir? Orang yang berjalan 85 km ke atas, atau dia singgah suatu negeri tak lebih dari 3 hari. Apa makna mukim? Orang yang datang dari jauh sekalipun daripada planet Mustari, Zuhal, tapi datang ke Kuantan untuk duduk 4 hari dan ke atas, maka dia pemukim Kuantan. Pemukim boleh tak jamak qasar? Faham nanti lah? Soalan seterusnya. Tambah sikit boleh? Tadi dia pergi satu tempat je untuk 3 hari. Boleh kalau jaket-jaket boleh? Boleh, faham dah nak tanya benda. Boleh. Boleh. Kuala Lumpur nak duduk 2 hari, Tanjung Malim 2 hari, Teluk Engsen pula dah. Teluk Intang 2 hari, Alor-Star 3 hari, boleh. Tapi ada satu tempat dia nak duduk 4 hari. Tempat tu tak boleh dah. Kerana dia tu dah bertukar status pemukim. Faham? TikTok. Pergi saja dan balik lain. Pergi saja mesti 85 km dan ke atas. Balik hari tak ada masalah. Hari pergi tak kira, hari pergi balik tak kira. Begini, hari ini hari benda, hari Isnin. Okey, kita nak bertolak hari Isnin. Nak pergi mana? Nak pergi Johor Bahru, pergi ambil BRIM. Okey, contoh dari sini tak boleh. Sini dah lepas hijah. Okey, Isnin
Selasa, Rabu, Khamis. Bila nak balik? Jumaat. Faham lagi? Hari ni nak pergi Johor Bahru. Faham? Nak balik bila Jumaat? Hari ni hari pergi, tak kira. Hari Jumaat, tak kira. Tinggal apa hari? Selasa, Rabu, Khamis. 3 hari awak dikira masih musafir di Johor Bahru. Faham? Tapi awak nak balik hari Sabtu. Hari ni hari Jumaat. Hari ni hari Ahad. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Bila nak balik? Sabtu. Sabtu tidak dikira hari balik. Hari pergi hari ni tak dikira. Tinggal apa? 4. Kamu sudah bernama pemukim Johor Bahru. Ingat tak? Angguk lagi bahang roti canah tu dah ingat pula. Nak lagi. Tu tak? Boleh ke letak batu sungai atas kubur? Boleh. Batu Gunung Kilimanjaro boleh. Tak ada masalah. Jangan curi hak orang sudah. Faham? Dia letak batu. Kerana Nabi SAW, zaman Nabi, zaman sahabat, dia letak batu sebagai penanda. Kita bagi ni Nissan lah. Faham? Boleh. Kau anda lah kita nak Nissan ke Toyota, kau anda kita. Tak? Tapi itulah batu penanda. Batu sungai, batu gunung, boleh belaka. Jangan ambil hak orang. Faham lagi? Dia tengok kubur sebelah lawa. Ambil buat ni. Faham lagi? Curi hak orang. Tak boleh. Soalan seterusnya. Baru ini melangsung Sukan Commonwealth bermain cara pembukaan tubik seekor lembu mata merah. Adakah betul itu agenda Yahudi Nasara? Jawabnya mungkin saja. Mungkin saja dah orang bukan Islam. Dia mana orang Islam pun tak sihat dah ni. Ngarut ngabang kali. Kita Malaysia ni dalam TikTok tu Islam ramai tu. Tu pun mabuk tadi habis dah. Nunginyo habis. Ni pula Commonwealth. Common Spanaway. Bukan Islam, orang Yahudi. Lagilah mengarut. Itulah keharah kebaikan itu makin kurang lah yang sebenarnya. Cuma kita lah tak payah pandai-pandai ni. Ni memang lembu Samiri ni. Boleh jadi agenda Freemason dan sebagainya. Boleh jadi kebodohan semata-mata. Apakah hukum bos kerat overtime budak-budak? Bos, ni garis kuning ni. Dia kalau sudah buat kerja tak boleh potong. Yang belum boleh kita ejah. Pasal tu hak majikan. Majikan kata kita tak boleh buat dah seminggu atas hari 4, 5, 6 jam overtime. Kita hakkan untuk 3 jam sehari saja. Itu hak majikan. Tapi yang sudah disuruh buat kerja, lepas tu tak membayar, tak boleh. Haram. Kalau terpijak air mandi yang anjing perlu samak ke tak? Kalau memang jelas air itu air sedikit, maka kena basuh, bukan samak basuh. Kalau air banyak tak ada masalah. Anjing mandi laut. Kita mandi sebelah anjing tak ada masalah. Pasal lebih 2 kalah. Jangan anjing naik atas belakang kita dah lah. Faham tak lagi? Kerana air laut. Tak. Tapi kalau airnya sikit, bekas jiru anjing sikit je air, kita kaki ayam pergi pijak pula. Maka itu tak sampai 2 kalah. Faksiluhu sab'a ulahuna biturab, wajib basuh kakimu 7 kali, salah satunya air tanah. Soalan seterusnya, berapa tempoh hari jarak sebenar musafir? Tadi dah kawal dah. Apakah hukum memaparkan gambar imbasan baby scan dalam media sosial? Kalau baby saja memang tidak sampai ke haram, tapi nampak bentuk-bentuk rahim itu haram. Kerana itu aurat kita di dalam badan. Kita terikut-ikut sebenarnya tunjuk ke orang. Dan barat benda itu sudah jadi biasa. Akhirnya benda yang biasa di barat akan biasa di Malaysia. Nampak? Kita makin mengarut dah. Dan ada dah beberapa suami yang ambil gambar bini dia tengah beranak. Dengan auratnya, dengan apa nampak habis, dengan peha yang habis tunjuk. Hebat kononnya perjuangan isterinya dipaparkan di media sosial. Nampak tak? Itu sudah jadi tak betul. Kerana apa? Kerana kita mula tidak patuh pada perintah agama. Nak tunjuk hebat apa? Semua yang melahirkan anak hebat belaka. Tak payah tunjuk gambar. Apa nak tunjuk gambar bini mu berok? Lagi nak tunjuk hebat kan? Habis benda tak tunjuk. Macam orang putih dia tidak ada air dah. Lepas tu dia ada pantai nude beach, naked beach. Kalau tak telanjang tak boleh masuk pantai tu. Jengkeng gitu. Kenapa? Kerana mereka dah jadi macam binatang. Binatang lembu mana ada? Dah kita jalan dalam dunia daripada New Zealand sampai ke
Peru, naik sampai Kanada, sampai Moskow, sampai ujung Vladivostok, ada lembu pakai spender. Mana ada? Dia tidak ada rasa aib. Orang itu kau. Nah, dah jadi binatang. Lepas tu dalam Quran kata, wahum kal an'am, mereka sudah jadi seperti binatang. Kenapa manusia yang kurang cakap bukan mulut kecoh merata, tapi orang cakap tak tahu buat kerja? Ni tak puas hati ni. Tapi orang yang cakap banyak, orang kagum dia. Dia begini. Kalau orang kagum itu kerana dia mulut dia pandai bercakap, itu tak salah dah. Orang kagum cakapan dia. Mu tak ada cakap, tak ada cakap, orang tak kagum. Jangan marah. Tapi kalau kamu tak pandai cakap tapi pandai buat kerja, orang kata tak betul, itu salah. Kerana prestasi itu bukan bercakap, bekerja. Jadi ramai jugalah. Cuma mana-mana jabatan mesti ada benda yang kita tak puas hati. Kita nak puas hatikan semua orang tak boleh. Kita nak semua orang suka pada kita pun tak boleh. Nabi yang terbaik, ramai orang tak suka. Jadi kalau boleh kita jagalah SOP kita. Walaupun kita buat benda yang betul orang tak suka, tak ada pedulilah. Kerana aku bekerja, keberkatan aku dapat gaji, buat benda yang betul. Kita nak dapat pujian dari bos dan sebagainya, payah dah. Ni bukan zaman dia. Faham tak lagi? Macam-macam benda. Yang betul tak betul, yang tak betul betul, yang betul itu betul, tak betul memang tak betul. Itu saja, tak lari pada part. Soalan seterusnya. Apakah hukum kalau kerja hakiki niru disuruh orang lain buat? Dia tak buat, disuruh orang. Kerja dia tak ada masalah. Kita kerja kita suruh kawan kita buat. Mu tolong ambil surat tu, mu letak atas meja ni. Padahal kerja kita, kawan kita beres. Tak ada masalah. Tapi dia tak masuk kerja, dia hanya beri arahan online daripada rumah untuk dapat gaji. Itu baru tak betul. Jadi tengok keadaan. Kita kena hidup ini, kita tak boleh semua bersyarat dan bersurat. Kita kena hidup tasamuh, berlebih kurang. Jadi kalau 5 minit untuk solat duha, majikan tasamuh lebih kurang halalkanlah. Solat duha kejap je. Ni dak solat duha macam solat tarawih. Kos 9, kos 10 setengah dah sudah. Biarnya ada ni. Saya duha boh, duha korok mu. Aku solat tarawih habis dah. Faham lagi? Itu masalah. Itu bukan tasamuh, itu patut dimarah. Benda kecek-kecek lebih kurang je. Halal berhalal. Selesai solat zuhur, saya terus pekerjaan hingga waktu asar. Tapi saya solat asar jam 5 dengan yakin wuduk saya masih ada. Tak batal. Adakah sah solat saya? Sah. Kerana kita sudah yakin solat zuhur. Siapa yang sudah yakin solat zuhur, bermakna dia yakin sudah berwuduk. Kemudian bila orang bahasa Allah, ada ke tak lagi wuduk? Ke batal dah? Maka berlawan antara yakin dengan yang kita ragukan. Yang kita yakin sudah ada, yang ragu sudah batal. Bila berlawan antara yakin dengan ragu, menang yang yakin. Kerana kaedah kita, al-yakinu la yuzalu bil syak. Kalau kita yakin, tidak boleh dihilangkan keyakinan itu kalau ada keraguan. Nampak? Jadi menangnya sudah ada wuduk, sunat saja ambil wuduk, tak wajib dah. Tapi kalau kita yakin tak ada wuduk, cuma masa nak semayang, kita datang keraguan. Adakah sudah ambil wuduk? Menang yang asal yakin, belum ada wuduk. Sebab kita pasang tadi, pukul 2 kita ketuk dah, gegar 3 tekak. Gegar. Faham? 3 belah gegar. Kuatnya ketuk. Bila pukul 4.30, mari dalam hati. Ketuk tadi sahih dah. Lepas pada ketuk tu ambil dah wuduk. Jadi menang belah ketuk. Faham tak lagi? Itu kaedah dia panggil prinsip. Sikit lagi. Apa hukum upload gambar Tanah Suci Mekah di media sosial, nak menggalakkan tengok gambar itu pergi ke Tanah Mekah? Boleh. Tapi kalau nak tunjukkan kita sendiri buat ibadat, hukumnya haram. Apa makna riak? Talabul manzilah fi kulli binah bi amalil akhirah. Kita sengaja buat sesuatu, tunjuk pada orang dengan buat ibadat supaya orang puji kita. Jadi kalau kita tunjuk gambar duduk tawaf, duduk ruku untuk orang puji kita, duduk buat ibadat, maka itu nama riak. Pahala hangus. Tapi yang dibolehkan hanya satu saja, supaya orang lain turut rasa nak buat ibadat. Tapi itulah alasannya yang dijadikan sandaran untuk banyak kita upload di media sos. Nak gambar-gambar buat ibadat.
Akhirnya kat gigi tengah sujud pun. Faham tak lagi? Itu banyak kan dalam malam-malam kita dengar pukul 12 malam ting bunyi kat Facebook. Kita tengok dan tahajud. Nah, kita pada sampai zaman fitnah. Orang dulu tahajud, dia ambil wuduk. Bila dia ambil wuduk, dia lapik guni. Takut air wuduk jatuh tak lata, dengar dia orang sebelah, takut orang sebelah kata dia bagus solat malam. Faham? Kita siap flash. Siap live lagi. Faham tak? Buat live lagi tahajud. Siap meraung-raung. Faham tak lagi? Live, nangis live. Faham tak lagi? Nak buat kau ni? Nah, sebab tu perkataan bodoh tu setiap 2 tahun kali direnewkan oleh Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Apakah amalan kita nak menjauhkan daripada maksiat? Benda yang membantu, pertama mulakan dengan doa, yang kedua berkawan dengan orang yang baik. Bila kawan dengan orang baik, kita akan ada grup dia. Kalau kita nak pandai main chess, kita kawan dengan geng-geng chess. Kalau kita baru nak belajar chess, tapi kita banyak berkawan dengan orang main takraw, payah pandai chess. Faham lagi? Kita kena kawan dengan geng-geng chess. Wallpaper depan kita pun Gary Kasparov, juara chess. Bagi sumber-sumber yang masuk nanti pesanan melalui TikTok dan sebagainya, benda berkaitan dengan chess. Itu membantu environment dia bagi. Jadi kalau kita nak jadi orang yang baik, kita kawan dengan orang yang baik. Jadi walaupun kita tak jadi sebaik dia, tapi ada bantuan. Grup WhatsApp ni ada tebut tentang tazkirah, pukul subuh ada dah hadis masuk dan sebagainya. Soalan sikit lagi dah. Boleh sikit lagi? Apakah hukum wanita yang dipuji laki-laki kerana kecantikan pakaiannya cantik? Begini, orang perempuan ni dia ada satu fitrah. Orang panggil nyakit dia lah. Nyakit dia suka dilihat cantik. Sebab tu daripada dia kecil, anak kita puang. Kalau pergi DIY beli sepapang. Bubuh tu, bubuh ni, bubuh. Anak amba kita kata tu. Pasang diri aksesori rata. Beli sepaket-sepaket. Pakar di sakut, di tekok, pakar di sini. Dia memang berahi. Siapa ke jadi tuk orang. Tengok tuk kita, kalau ada nak kenduri kahwin, dia giap. Dia lama gitu. Lama apa atas hidung. Apa atas ni? Dia tangan ketuk atas hidung ni. Faham lagi? Mana dia ada lagi fitrah dia, nyakit dia nak dilihat cantik. Tengok alat-alat produk kecantikan, kotak dia tu. Kalau kita tak buang daripada kita mula nikah, jadi rumah orang gila itu. Kotak dia saja, kotak. Tapi dah kita handing buang, tak ada barang. Banyaknya. Daripada 20 tahun bini kita duk bedak tu, pernah tak sebuah bah mari nak khabar bini kita jatuh? Tak ada. Tapi dia perasan begitu. Yang tipu bini kita tu ialah cermin depan. Cermin depan tu, bila kita duduk tengok. Kita tengok bini kita kan. Kalau lepas mandi balik syak lari tengok. Bini lepas mandi dia tengok hidup lepas cermin. Kona situ, tengok situ. Kita duduk lah robot hitam. Tak? Buka habis tualan-tualan. Molek. Tak? Kenapa? Cermin dia kata okey lagi. Dok keduk mana? Tak? Padahal perut ni macam kek Sarawak tu. Tak? Tu tipu jahat tu cermin tu. Tak? Jadi tak apalah, memang itu penyakit dia. Kita tak boleh nak kerak penyakit dia. Biarkan, tapi Islam jaga. Wala tubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Jangan kamu duk make up sangat, duduk pelawak, duduk solek, duk buat gaya, duk pakai hebat-hebat, melainkan tunjuk kepada suamimu sendiri. Maka keluar rumah biasa-biasa sudah. Bila di rumah bukan kaleng-kaleng. Tapi kita dah terbalik. Kita nak mari jabat, pakai lawa-lawa, matching beg tangan dengan tudung. Color nak kena. Dark brown, light brown, pale orange, nak kena. Masuk dah kasut, tengok pula cermin. Ketak-ketak macam rila. Lagi. Nasut jabat. Sembuh minyak wangi ni. Tekok Lening, minyak wangi lain. Lening, Paris Hilton, kapau. Tak.
Tapi dia di rumah. Di rumah. Baju lawa. 4 bulan dah basuh. Cari pula sini nampak tiup. Terbalik pula nombor di depan. Nah, kain keras macam meja pipong kain. Mana buat aku ni? Tapi bukan TMB dah, tu TM. Apa? Oh, siang dah. Nah, tengok bini kita di rumah. Kita tengok, tak gerak. Kita nak tengok bini kita lawa, tengok di pejabat. Tengok di East Coast Mall. Barulah, comel juga bini aku. Dah rumah kan je lawa. Nyanda di mesin basuh. Muka lebih kurang kelawar dah. Nah, ni masalah. Kita lalu dekat bau macam obat lipah bau. Nah, bini aku ke ni? Itu masalah. Nah, kena hak jenis pakai gigi pelesu tu. Duduk depan suami, gigi bola robok. Nak aku nak dah. Nah, tadi ketuk lagi kata tak apa lah, makan kedah. Nampak? Jadi tak mulut nak makan. Jadi perempuan yang cantik, nak cantik tak salah, jangan kamu berlebihan di luar rumah. Nanti masuk dalam ayat wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan berlebih-lebih. Bukan dak boleh comel, berpada-pada. Takut jadi seperti perempuan jahiliah. Tapi di rumah tu yang terbaik. Ingatlah, kalau kita umur 20 tahun 30 ke bawah, pakai seluar jeans di rumah depan suami. Yang ketat-ketat, dia suka tengok. Yang stres. Jika kita sudah 40, potong seluar kat lutut. Dia suka tengok. Betul tak? Haji, suka tak? Ya? Tak suka? Suka tak tengok? Kalau isteri dah 50, buat seluar pendek. Seluar jeans pendek atau beli short pant. Faham tak? Seronok. Dah bukan halal ke haram? Halal. Buat sekali untuk suami. Aku nak 52 dah. Aku nak buat ke abang mak kali hari ni. Tak? Muntah abang mak. Pakai spender ni. Mesinnya. Bang, tunggu tu abang mak balik. Bang, abang mak 56. Nak tunggu pecing. Tengok bini kukunya pakai luar pendek. Meninggal abang mak. Boleh paraik. Mana lagi? Soalan yang terakhir. Macam mana nak ajak seorang yang tak solat? Puas dah ajak tapi tak mau solat juga. Ajak lagi. Kerana kita, Nabi SAW berdakwah pada bapa saudara dia sampai mati. Ajak solat. Kita tak jumpa dia, WhatsApp. Jom solat. Kirim YouTube tentang kelebihan solat. Gambar-gambar ustaz ni banyak ceramah-ceramah live dan sebagainya. Tak. Yang pendek-pendek tak apa dah. Nah, klip-klip TikTok. Hukum orang yang tak solat. Orang tak solat, dia azab dalam neraka dan sebagainya. Share dengan kawan kita tu. Faham lagi? Lagi. Kerana syurga bukan untuk kita seorang. Nah, syurga pintu saja 70 tahun. Luasnya pintu. Nah, daun pintu saja. Syurga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Jadi, jahat lagu mana kawan kita. Jangan kita lari. Kalau lari badan tak apa, WhatsApp sampai. Nah, jom solat. Sekarang masuk waktu solat. Biar nak marah pun kawan kita. Nah, jadi mana tahu kita selalu berdoa, berkatnya Allah makbul. Nah, kalau Allah tak makbul, Allah itu maha adil. Nah, dia lakukan apa saja, dia azabkan juga kawan kita dalam keadaan mati tak solat. Allah lebih adil dan lebih tahu daripada kita. Wallahu a'lam. Terima kasih pada segala pihak yang telah bersusah payah untuk menjayakan berhimpunnya kita pada tengah hari. Segala kekurangan mohon maaf. Semoga dipertemukan pada kali yang lain. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih.